ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan hebat dari Allah yang tak terjangkau di akal dan tak pernah terbayang bagaimana Allah mengatur kehidupan kita, menyediakan semua ini untuk kita atas dasar dan prinsip namanya Ar-Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam ada satu soalan. Kenapa ada manusia yang masih belum dapat lihat tentang kasih dan sayang Allah? Bila dia ditimpa musibah, bila dia diberi ujian, bila dia diberi menghadapi kemalangan bertubi-tubi berkali-kali sampai ada yang berkata, kenapa Allah turunkan bala ini pada aku? Apa Allah tak sayang aku ke? Semalam kami sempat berborak dengan orang Syria. Tahukah tuan-tuan bahawa negara Syria sudah tidak menjadi seperti dulu. Bashar al-Assad walaupun masih menjadi ketua di sana, masih menjadi presiden di Syria, tapi dia tak boleh hanya duduk di rumah kerana negara itu telah dikuasai oleh Rusia. Telah dikuasai oleh Rusia. Dan rakyat dia sudah keluar daripada negara, menjadi pelarian di negara-negara lain. So dia punya punca apa? Kita ingat lagi beberapa tahun dulu, antara puncanya ialah bermulanya pemberontakan rakyat terhadap pemimpin. Maka bila rakyat memberontak, pemimpin pula bertindak balas, maka lambat laun risiko yang terbesar ialah kedaulatan negara tergadai. Kedaulatan negara tergadai. Dan pada waktu itu, majoriti ulama di Syria dan merata tempat di negara sekitar, hatta ulama-ulama di Malaysia, menyokong apa yang rakyat buat, menyokong pemberontakan rakyat. Dalam banyak-banyak ulama di Syria tu, hanya ada seorang ulama yang menasihatkan jangan, yang tak setuju dengan cara yang sedang berlaku. Siapa ulama tu? Dia akhirnya wafat ditembak oleh senjata berat, bazooka, sewaktu sedang bagi kuliah maghrib di salah sebuah masjid di Syria. Kata jangan memberontak, bertahanlah walaupun pimpinan tu zalim, jangan memberontak kerana kedaulatan negara itu sangat penting. Dan kesan dia, bukti kata-kata dia itu sampai ke hari ini. Berapa tahun dah Syria jadi macam tu? Sampai ke hari ini, Syria tak layak dipanggil sebuah negara.
Apatah lagi kalau nak capai apa? Keamanan, harmoni. Tak. Sebab tu pertahankanlah kedaulatan negara. Walaupun pemimpinnya pemimpin yang apa korup dalam tu, ambil duit rakyat. Walaupun pemimpinnya pemimpin macam Bashar Assad, Syiah tok-tok. Syria tu majoriti ahli sunnah. Pemimpinnya Syiah. Tapi kedaulatan negara tu yang perlu dipertahankan. Jangan gadai kepentingan negara, jangan gadai kedaulatannya. Sebab bila terjadi pemberontakan macam tu, maka kuasa-kuasa asing, kuasa-kuasa luar akan apa, kalau Jerman kata menggerogot. Orang luar ni, negara-negara besar ni, tunggu masa dia. Tunggu masa dan akhirnya negara tu akan jadi proksi dia. So Bashar Assad sekarang ni tak boleh buat apa-apa kecuali kalau Rusia bagi arahan. So Rusia kata aku dah tolong. So kau kena ikut cakap aku. So Syria sudah menjadi Rusia. Syria sudah menjadi Rusia. Dan bayangkan Rusia sudah dapat tempat di negara Timur Tengah tu. Sangat dekat dengan Israel. Dan bila-bila masa dia boleh lancarkan perang dengan Israel. Sama macam apa yang dia buat dengan Ukraine. Apa jadi pada Ukraine? Itulah terlalu suka main api dan akhirnya terbakar diri. Siapa? Negara mana yang sebelum ni kata berdegar-degar memberi amaran pada Rusia, jangan serang Ukraine, jangan serang Ukraine. Cuba tengok sekarang, apa jadi pada Ukraine? Ada negara-negara tu nak bantu? Memang taklah. So begitu tuan-puan, antara banyak-banyak nikmat yang besar yang kita tak perasan ialah kedaulatan. Maka itulah sifat Rahman dan Rahim. Di dalam nikmat besar itu tidak semua manusia merasai nikmat itu. Ada yang sengsara dalam negara yang berdaulat. Tapi kesengsaraan itu bersifat individu, peribadi. Maka sehingga sampai ada yang berkata, kenapa Allah turunkan bala ini pada aku? Kenapa aku je? Apa Allah tak sayang aku ke? Pertamanya sebab apa yang mereka hadapi itu hanya sekitar dunia. Kalaupun sakit tu kat dunia je. Dia tak akan berpanjangan sampai akhirat. Kalaupun dia miskin kat dunia je. Kalaupun dia bercerai ke, dia bercerai tu level dunia je. Dan jika dia dapat bersabar, maka dia bakal diganjari dengan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia pernah impikan. Sebab kita semua akan menuju pada kehidupan akhirat. Katalah, kita bukan tak pernah dengar cerita orang yang begitu sengsara hidup dia. Nak makan susah, kan jodohnya tu tak berpanjangan, dah 9 kali kahwin cerai. Anak pula banyak. Kan kalau kerja orang asyik dengki je. Macam-macam. Kadang diuji dengan sakit, stroke. Ada yang orang dapat minor stroke, ada yang major stroke. Daripada kerja elok, kemudian kena stroke, ditinggal pula keluarga,
Dan keluarga yang meninggalkan ni bukan hanya isteri. Anaknya dah ramai. Bukan seorang. Anaknya 12 orang. Semua perempuan tak nak jaga bapa dia sebab dah stroke. Lalu bapa yang kena stroke ni tak boleh nak uruskan diri. Terpaksalah merayu ke sana kemari. Nak merayu ke sana kemari macam mana? Dia mana boleh jalan. Pakai phone lah. Telefon orang sana, telefon orang sini. Dengan cakap dia pun tak lurus. Minta tolong, mandikan ke, cebokkan ke. Tolong ambilkan wuduk ke. Susah dan sukar. Tapi tak kala dia menghadapi perkara itu dan dihadapi dengan penuh kesabaran dan redha. Kalaupun ada orang yang paling malang, paling teruk dalam dunia, tak kala dia diberikan rahmat akhirat, dia langsung tak ingat sebarang kesusahan yang telah dialaminya semasa di dunia. Semua akan hilang. Seolah-olah kesusahan dulu tak pernah dialami. Maksudnya apa? Susah dekat dunia ni tak kekal, tuan-puan. Susah kat dunia ni tak kekal. Kan Imam Ibnul Jauzi dia pernah sebut begini. Ujian di dunia walaupun kelihatan berat, dia akan hilang. Yang kekal ganjaran pahala. Sama seperti nikmatnya maksiat. Nikmatnya buat maksiat tu akan hilang. Yang kekal azab berpanjangan. Dia sebut macam tu je. Kita diuji ni, susahnya tu tak kekal. Susahnya tak kekal. Dan tak ada makna pun susah dekat dunia ni. Kalau akhirnya kita dimasukkan dalam syurga. Sebab yang kekal adalah kehidupan di syurga tu. Nikmat di syurga tu yang kita perlu. Kan tuan-tuan pernah lalui cerita dalam surah Yasin kan. Cerita seorang lelaki yang direjam kaum dia. Lelaki yang datang daripada hujung kota. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dia berlari dari hujung kota, bertemu dengan kaum dia. Ittabi'ul mursalin. Kau ikutlah rasul-rasul yang datang ni. Rasul yang datang tu bukan seorang, bukan dua orang. Fa'azzazna bithalis. Kami kukuhkan rasul-rasul tu dengan yang ketiga. 3 orang rasul datang pada satu kaum. Kaum tu tetap tolak. Bukan seorang, bukan 2 orang, 3 orang. Dan lelaki ini datang belusir dari hujung kota. Belusir tu apa Ustaz? Belusir tu berlari. Berlari dari hujung kota. Bagi tahu pada kaum dia, ikutlah rasul-rasul ni. Diorang bukannya nak dapatkan harta dari korang pun. La yas'alukum ajra. Dia tak minta bayar pun. Wahum muhtadun. Malah mereka ni terpimpin. Mereka telah diberi hidayah. Mereka menawarkan hidayah. Dia tak minta harta kamu
Tapi mereka tawarkan hidayah. Dan perlu diingat tuan-tuan, hidayah adalah material paling utama yang kita perlu. Resepi paling utama yang kita perlu untuk sampai ke syurga. Hidayah. Dan apa yang diajak? Dia cuma ajak ibadah pada yang cipta kita dan kepadanya kita kembali. So, apa nama? Cut story short, ketika dia sampai kepada ayat 25, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguh aku beriman dengan Tuhanmu. Dengarkanlah. Dengarkanlah apa? Dengarkanlah Rasul-Rasul ni ajak korang. Berapa perkataan yang diucap? Berapa ayat? 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. 5 ayat. 5 ayat lelaki ni cakap dengan kaum dia, yang sebelum tu kaum dia kata pada Rasul-Rasul tu, korang baik, korang berhenti. Korang baik, korang berhenti. Kalau korang tak berhenti, la illam tantahu. Kalau korang tak berhenti, lanar jumannakum. Kami akan rejam kamu. Walayamassannakum minna azabun alim. Dan kami akan bagi kamu rasa daripada kami azab yang pedih. Diorang dah warning Rasul-Rasul tu. Tapi lelaki ni tetap berdegel. Tetap cakap juga apa yang dia perlu cakap. Bukan 1 ayat, bukan 2 ayat. 5 ayat. Ayat 25. Dan kalau kita tengok 26, qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada lelaki itu, masuklah ke dalam syurga. Ayat paling akhir, ayat 25 tu, ayat paling akhir ialah, sungguh aku beriman dengan Tuhan kamu. Inni amantu bi rabbikum. Ayat seterusnya, masuklah dalam syurga. Dan bila dia masuk syurga tu, respon daripada lelaki itu, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah bagus kalau kaum aku tahu apa yang aku hadapi, apa yang aku sedang nikmati. Kalau dalam kitab tafsir ada didetailkan apa yang kaum dia buat pada lelaki ini. Dia bukan sekadar direjam. Perut dia ni dibelah, ususnya dikeluarkan, dipijak-pijak. Lelaki tu di apa nama? Diseksa semahunya oleh kaum dia. Lelaki tu diseksa sampai mati. Mayatnya mutilated. Kan dipotong sana sini. Tapi tak kala dia ucapkan perkataan tu, dan pada ayat 25 dia masih di dunia, 26 dia masuk syurga. Apa berlaku in between 25-26? Siksaan yang kaum dia buat. Dia masuk alam barzah. Dia lalui mahsyar. Berdiri di hadapan Allah untuk ditimbang amal. Dan keputusannya apa? Masuklah ke dalam syurga. Keputusannya tu masuk ke dalam syurga. Tuan-puan, kita masih di dunia. Kita sekarang ni yang baca ayat ni, kita sekarang sedang di dunia. Kita belum melalui barzah, kita belum melalui mahsyar, kita belum pun ditimbang amal, kita belum tahu keputusan kita. Tapi lelaki ini, lelaki yang pernah hidup dalam lipatan sejarah, lelaki ini yang pernah hidup sebelum ni, sudah pun tahu keputusan dia masuk syurga. Kita belum tahu. Malah penderitaan dia sewaktu dia diseksa tu, tidak pun Allah sebut dalam Quran.
Sebab bila dia dapat syurga, sebarang bentuk kesakitan dia tak ada makna. Tak ada makna. Sama macam contoh yang lepas, saya sebut tentang ada ibu-ibu yang bersalin. Ada ibu-ibu yang bersalin. Tak kala dia melihat kejayaan anak dia, dia lupa kesakitan yang anak dia pernah buat pada dia. Dia dah tak relevan. Jadi kalau anak dia derhaka, terasa tu yang pernah jahitan Caesar tu kembali luka dan bernanah. Gitu. Okey. So, bila ujian itu begitu bermakna, dengan satu ujian, maka kita layak untuk dapat ganjaran yang berganda, maka apa sangatlah kesakitan diuji di dunia. Kan? Sebab sebenarnya kesakitan itu pun rahmat dari Allah. Kalau kita tak pernah rasa sakit, ia akan merosakkan kita juga. Kan? Apa jadi kalau kanak-kanak tak ada deria sakit? Kalaupun dia luka, dia tak rasa apa-apa. Maka tak mungkin dia boleh kenal benda-benda yang bahaya. Kalau dia tak rasa panas, kesan daripada kepanasan itu boleh merosakkan tangan. Dia tak akan beri respon dia pegang sesuatu yang panas. Kan, kalau terpotong tangan dan dia tak rasa sakit, bagaimana bila tangan itu mula terhiris? So sebenarnya kesakitan itu memberi nilai pada kehidupan sebenar. Kita kenal kehidupan. So nak tahu bagaimana peranan Ar-Rahim tu, maka kita kena belajar tentang akhirat, tentang mahsyar, tentang syurga, tentang neraka. Maka nampaklah sifat Ar-Rahim Allah tu. Dan last sebelum kita masuk ke Maliki Yaumiddin, sifat ini juga dia ajar kita supaya kita tidak putus harap dengan Allah. Bila kita tahu Allah tu Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka sebenarnya dua nama itu sedang memberi kita harapan. Harapan bagaimana? Bila kita hidup dan kita melalui detik-detik Ar-Rahman, dan kita tahu nilai Ar-Rahman tu sementara, tidak kekal, walaupun dia dalam bentuk ekstrim. Kita lalui Ar-Rahman tu. Kan kita kenal Ar-Rahman, kita lalui sifat Ar-Rahman. Minggu lepas kita sihat, tak batuk-batuk. Minggu ni kita batuk. Kan kita lalui itu Ar-Rahman. Minggu lepas kita sihat, tak demam. Hari ni demam. Kita lalui Ar-Rahman. Kan? So, kalau kita lalui Ar-Rahman tu, dan kita baca Ar-Rahim,
Oh, selepas kita lalui Ar-Rahman, kita akan hadapi pula Ar-Rahim. Dengan kita dah pernah lalui Ar-Rahman, kita syukuri Ar-Rahman, Allah akan Ar-Rahim dari Allah akan menanti. Itu harapan. Itu harapan. Dan itu memberi kita keyakinan kesakitan tidak berpanjangan. Kesakitan tidak berpanjangan. Dan ada satu ayat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini ayat yang sangat sangat memberi rasa takjub. Pertama, orang yang dituju dalam ayat ini ialah orang-orang yang melampau, orang-orang yang buat dosa, orang-orang yang tenggelam dalam maksiat, orang-orang yang menipu, orang-orang yang berdosa besar, melampau. Tapi dalam pada melampau itu tuan-tuan, Allah masih lagi memanggil mereka sebagai hamba-Ku. Hamba-Ku. Allah masih panggil orang-orang yang berdosa ni sebagai hamba Dia. Dan itulah bentuk rahmat dari Allah. Sama macam kalau kita, anak kita masuk penjara. Na'udzubillah. Anak orang lain lah masuk penjara. Anak kita baik semua kan. Anak orang yang jahat. So ada anak dia tu masuk penjara. Dan mak bapak dia pergi melawat. Mak dia takkan panggil anak dia sebagai wahai ahli penjara. Tak. Mak dia masih panggil wahai anakku. Dengan panggilan wahai anakku, dia patutnya memberi kesedaran pada si anak. Mak masih mengaku sebagai anak. Dengan panggilan ya ibadi kepada orang-orang yang melampau ni, dia patut memberi kesedaran kepada orang-orang yang melampau ni. Kita yang melampau ni, Allah masih mengaku sebagai hamba. Allah masih lagi iktiraf kita sebagai hamba. Allah kata apa? Jangan putus harap dengan rahmat Allah. Begitu sekali Allah sayang kita. Sebab tu kita perlu tahu beza antara dosa-dosa yang manusia buat ni. Ada dosa yang begitu berat. Ada yang dosa manusia pandang berat. Tapi tidaklah begitu berat di sisi Allah. Contohnya dosa-dosa besar. Mengumpat, mengata orang, mencuri, berzina, membunuh. Bayangkan tuan-tuan, membunuh tu dosa besar. Mengumpat juga dosa besar. Berzina dosa besar. So kadang kita melihat benda tu ringan, mengumpat. Senang je nak buat mengumpat ni. Tapi dia punya level tu, dosa besarnya sama macam berzina, sama dengan membunuh. Dan ada yang lebih besar dari itu. Apa dia? Tak sembahyang. Sebab pembatas antara Muslim dengan kafir adalah sembahyang. Kalau tak sembahyang, kufur. Kalau kita buat dosa besar, berzina misal kata, dia tak jatuh jadi kafir. Dia cuma kita jadi pendosa.
So level-level tu yang kita perlu differentiate. Ada artis kita kata, saya tidaklah rajin sangat sembahyang. Saya tumpukan kepada amalan-amalan lain untuk beroleh pahala. Tukang nanti tak pasal-pasal kena carut je. Dia boleh kata saya tak tumpu pada sembahyang, saya tumpu pada amalan-amalan lain. Semana dia boleh fikir macam tu? Sedangkan sembahyang itu tiang. Sembahyang itu wajib. Sembahyang itu adalah silah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dah lah, tak nak berpanjang-panjang tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. So next, Maliki Yaumiddin. Malik. Allah suruh kita baca ayat ni. Dan ada ulama yang kata Maliki Yaumiddin ini dia ada kalimah yang dihilangkan, dihazafkan. Apa kalimahnya? Katakanlah. Katakanlah Allah yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Sebab dalam bentuk kita mengaku bahawa Allah yang maha menguasai hari tersebut. Ayat ketiga berbeza dengan dua ayat sebelum. Ayat pertama Allah sebut tentang dia yang mengatur, mengurus alam ini. Mengurus tentang manusia dan jin. Mengurus tentang pengalaman-pengalaman kita. Ayat kedua adalah tentang kasih sayang. Lalu bila kita lalui tentang kasih sayang ni, maka kita dapati Allah sangat penyayang. Allah bagi kita macam-macam. Tiba-tiba masuk ayat ketiga, Allah datangkan Malik, dia raja. Kenapa raja, kerajaan, penguasaan ni tidak ditunjukkan dari awal? Allah boleh disebut Alhamdulillahi Malikil Alamin. Kan? Dia boleh saja perkenalkan diri dia sebagai raja di awal. Tapi raja tu, penguasa, pemilik tu hanya datang pada ayat ketiga. Satu lah ulama kata ayat ketiga ni macam pelik. Dia seolah-olah macam tak synchronize dengan dua ayat sebelum. Dia menunjukkan suatu kuasa. Tiba-tiba nak tunjuk dia berkuasa. Why? Okay. Kak Intan dia tanya, jika ada yang menggunakan ayat 4 suratul Balad sebagai dalil yang Allah tak bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, macam mana ya Ustaz? Jawapan pertama dia demo tak kena bare. Tu jawapan pertama dia. Sebab kalau dia tahu, kalau dia faham ayat keempat surah Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad, maka dia faham bahawa Allah itu bersifat Ar-Rahman. Ayat keempat surah Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu telah diciptakan dengan penuh kerja berat. Fi kabad ni dengan penuh susah payah. Kabad ni apa nama? Okey, kita tengok tafsir kabad. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. He was created while in hardship. Kabad
Maksud pertama kabat, a drop of sperm, then a clot, then a lump of flesh, enduring in his creation. Tu cara nak cipta manusia tu sukar. So daripada satu peringkat ke satu peringkat. Fi kabat juga in hardship and seeking livelihood. Nak hidup ni susah, bukan senang lenang. In difficulty, penuh dengan kesukaran. Enduring the hardship of the world by life and severity of the hereafter. Tu fi kabat tu. Dengan susah payah, sukar, kesukaran, kesusahan. Lalu dia kata, oi, inilah bukti bahawa Allah itu tidak bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim dalam susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi terdahulu, kesusahan yang kita hadapi ada sama level dengan Nabi Ibrahim. Apa Allah tidak ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada Nabi Ibrahim? Lepas satu ujian, dibagi lagi satu ujian. Dan ujian tu bukan kecil-kecil, besar-besar. Tinggalkan anak dekat Tesco? Tidak. Tinggalkan anak di tengah padang pasir. Apa jenis bentuk kehidupan pun tak ada kat situ. Tiang elektrik pun tak ada, apatah lagi wifi. Sekarang ni kita ditinggalkan dalam satu bilik tanpa wifi. Boleh hidup? Tak boleh. Biar ada makan minum kat situ. Dan anak-anak kita, antara benda yang paling sukar untuk dia hidup zaman sekarang bila tak ada wifi. Bila ada wifi, makan minum pun tak penting dah. Itu bentuk kabat. Tapi apa yang Nabi Ibrahim hadapi? Adakah itu bukti bahawa Allah bukan Ar-Rahman Ar-Rahim pada seorang manusia? Kenapa hanya keluarga dia dapat? Kenapa hanya keluarga dia saja diseksa macam tu? Nabi Ibrahim boleh. Orang pertama yang boleh cakap macam tu, Nabi Ibrahim. Asyik aku je. Pilihlah Nabi lain. Sembelih anak kot. Dia berkahwin lebih dari 80 tahun. Usia dia lebih dari 80 tahun. Baru dikurniakan seorang anak, Ismail nama dia. Itu anak sulung. Lelaki pula tu. Anak sulung lelaki kot. Siti Hajar tu sedang dalam pantang. Dibawa ke situ. Baru beberapa hari melahirkan. Dalam pantang masih cuti. 3 bulan tu cuti pantang. Dibawa ke situ. Apakah Allah tak ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Tidak. Bahkan kerana kita tak faham. Kita tak faham apa yang Allah buat. Sebab apa yang Allah buat tak akan ditanya. Yang ditanya apa yang kita buat. Apa respon kita. Sebenarnya apa yang Allah buat? Allah nak bagi sesuatu yang besar. Dan Allah uji kita dengan sesuatu yang kecil. Dan tatkala Allah beri kita ujian itu, al-usri, tatkala Allah uji kita dengan ujian tu, Allah iringinya dengan yusra. Tatkala Allah datangkan al-usri itu, ujian tu, Allah datangkan bersama. Bukan iringi itu kat belakang. Datangkan bersamanya, yusra. Siapa yang bantu Hajar dan Ismail untuk dapat air? Siapa yang bantu ikat hati Hajar untuk kekal beriman dengan Allah? Siapa yang bantu Ismail agar dapat tahan terik cahaya matahari di tengah padang pasir? Siapa yang bantu Ibrahim agar hati dia tetap cekal pada Allah?
Siapa yang bantu Ibrahim agar dia boleh selamat daripada api? Agar selamat daripada api. Siapa yang bantu? Bukankah bila Allah bagi ujian, Allah juga yang bantu? Itulah rahim Allah, itulah rahman dia. Kita tak nampak bantuan-bantuan Allah. Yang kita nampak apa? Kesusahan kita. Yang kita nampak kesusahan kita. Yang kita nampak kabatnya manusia tu. Tapi kita tak nampak ayat sebelum kabat. Apa dia? Laqad khalaqna. Kami cipta manusia tu. Hai manusia ni, kau memang pelupa lah. Kami yang cipta kau. Kan? Bayangkan Allah tak cipta kita. Apa chances dan peluang kita untuk dapat bersenang lenang di syurga? Tak ada. Tak. Tak ada. Dengan kita buat sedikit, maka kita ada peluang untuk dapat nikmat di syurga selama-lamanya. Bandingkan begitu 4.5 bilion usia bumi. 4.5 bilion usia bumi berbanding usia yang Allah beri kesempatan pada kita. Berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Buat sikit. Tapi kita ada peluang untuk dapat nikmat lebih lama dari 4.5 bilion usia bumi. Dan bila sebut tentang power dan kuasa, Allah nak bagi tahu dia berkuasa. Dan salah satu contoh kuasa Allah. Sebab kalau kita kata kita memiliki, kita boleh kata saya ada kereta, saya ada rumah, saya ada tanah, saya ada kebun. Tapi walau apa pun kita miliki, kita sekali-kali tak boleh memiliki masa. Dan sekarang Allah bagi tahu, hai manusia, aku menguasai kehidupanmu. Aku ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan aku nak bagi tahu engkau, aku pemilik kepada masa. Aku pemilik kepada hari. Aku pemilik kepada masa. Dan masa yang aku beri pada engkau tak lama. Masa yang aku beri pada engkau ni tak lama. Maka gunalah masa tu. Sebab Allah yang memiliki masa. Gunalah masa tu dengan baik. Dan bila sebut tentang yaum, hari. Hari. Apa yang ada dalam satu hari? Start daripada matahari terbit sampai matahari terbit semula. Apa yang ada? Semua yang berlaku kita letakkan dalam satu hari. Dan apa saja yang berlaku, bila Allah kata, aku pemilik penguasa raja kepada hari, Allah bukan saja kuasai masa, tapi Allah kuasai apa yang berlaku dalam hari tersebut. Dan hari, dalam banyak-banyak hari, Allah kata, aku menguasai hari pembalasan. Aku menguasai hari pembalasan. So, sama ada kita baca Maliki Yaumiddin ataupun ada qiraat yang memendekkan ma dengan Maliki Yaumiddin, kedua-duanya bila kita lihat, dia saling menguatkan makna apa yang nak disampaikan dalam ayat ni. Begitulah hebatnya Allah dalam menyampaikan Quran pada kita.
Kalau alhamdu, satu perkataan ada dua maksud. Kalau Malik, dua bentuk bacaan membawa dua maksud merujuk kepada satu perkataan. Ui, hebat betul lah Allah. Hebat. Alhamdu, satu perkataan, dua maksud. Kemudian Allah datangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Satu kata akar melahirkan dua perkataan berbeza, menyatukan dua maksud. Dan Malik, dua jenis bacaan, satu perkataan, dua maksud berbeza. Dan Allah masih lagi menggunakan kata nama yang sifatnya apa? Kekal. Malik, Malik, pemilik. Kalau Malik itu raja, kerana tak semua raja memiliki, dan setiap pemilik bukan raja. Dan Allah guna dua-dua. Dialah raja, dialah pemilik. Kan Malik tu maksudnya mempunyai. Dia memiliki, dia mempunyai. Tapi kadang-kadang kalau kita memiliki, dia tidak semestinya kita boleh buat suka hati. Kita tak boleh buat suka-suka hati kita. Kita memiliki kereta, tapi kita masih tertakluk kepada undang-undang. Kita memiliki kereta. Kalau kereta itu rosak, tetap tak boleh nak pakai. So, bila Allah kata dia memiliki, dia juga menguasai. Dan Malik, maksudnya raja. Raja adalah orang paling berkuasa. So, bila raja beri arahan, rakyat kena ikut. Tapi kalau raja tu, kadang bila dia beri arahan, ada je rakyat yang tak ikut. Tapi bila Allah kata dia raja, kita takkan boleh lari. Dan Allah tahu apa yang kita buat. Tuan-puan, katalah raja keluarkan satu kenyataan. Dia arahkan rakyat dia begini dan begini. Raja tu tahu tak rakyat dia buat atau tak? Tak tahu. Raja tu dia perlu kepada orang bawah dia. Ketua polis. Ketua polis tahu tak adakah setiap rakyat patuh pada undang-undang? Tak tahu. Dia perlu deliver, dia perlu turunkan kuasa kepada polis-polis. Di bawah dia pengarah-pengarah. Pengarah pula ada anak buah. Anak buah ni yang buat kerja sampai ke lapangan. Ketua polis takkan mampu untuk pergi ke setiap tempat. Cuba bandingkan dengan raja dan kerajaan Allah. Allah sendiri yang tahu. Dan Allah yang execute. Dia tak perlu pada orang tengah. Dia tak perlu pada malaikat pun. Malaikat tu wujud hanya nak menambah rencam je. Dia tak perlu pun. Malah malaikat begitu patuh pada perintah Allah. Dan banyak benda malaikat tak tahu. Contohnya, nilai ikhlas dalam diri kita. Malaikat tahu tulis je. Malaikat tak tahu nilai ikhlas tu. Hanya Allah yang tahu. Sebab tu tak kala kita puasa, tuan-puan. Puasanya kita tu, hanya Allah yang mampu balas. Malaikat tak tahu nak tulis berapa banyak pahala.
Malaikat tak tahu nilai, tak tahu nak letak nilai tak kala kita puasa. Dan Allah kata, dia puasa untukku. Hanya aku yang boleh bagi markah. Hanya aku yang boleh balas. Itu baru puasa. Sebab puasa ni mana ada perbuatan. Kalau solat tu ya kita boleh ukur kepatuhan melalui perbuatan-perbuatan. Tapi puasa, perbuatan apa yang kita nak ukur? Kalau nak letaklah penanda aras, puasa. Muka nampak letih, ada kesan air liur basi, tu foto markah sebab itu kesan tidur. Macam tu? Tak. Kalau zakat tu, ia ada nilai yang kita beri. Puasa, tak. Hati kita puasa sama ke? Mata kita puasa sama ke? Mulut kita puasa sama ke? Orang boleh je berpura-pura nampak letih. Walhal baru lepas melantak nasi Arab. Gitu. So, bila sebut Malik, Allah in charge, memiliki dan dia berkuasa. Yaum pula bermaksud satu jangka masa. Literalnya secara disebut yaum tu hari. Tapi basically yaum bukan hanya bermaksud hari. Lazim ni disebut hari lah, tapi asalnya dia bukan hanya bermaksud hari. Dia bermaksud satu jangka masa. Satu jangka masa. Dia punya skala daripada satu saat, yaum ni daripada satu saat, sampailah ke beratus juta tahun. Itu yaum. Dia satu jangka masa. Kenapa macam tu? Tuan-puan, kalau kita tengok, kita punya sistem solar, pengiraan satu hari ni, adalah menurut kira-kira satu hari bumi. Ada planet yang lebih cepat satu hari ni tu. Contohnya Marikh. Kalau kita 24 jam, dia mungkin 18 jam. Ada yang lebih lambat. Contohnya yang lebih dekat dengan matahari tu. Apa yang dekat dengan matahari tu? Dia berputar dengan lambat. Tapi dia orbit matahari laju cepat. Dia perkiraan satu hari hampir-hampir 1 tahun. Hampir-hampir 1 tahun dia mengelilingi matahari. 1 tahun tu satu kitaran. Dia pusing matahari kan. So planet tu, dia mengorbit matahari dan dia sendiri berpusing dalam paksi dia tu lambat. Tapi dia orbit tu cepat. So nilai dia satu hari hampir sama dengan 1 tahun dia pusing matahari. Sama macam bulan. Bulan dia orbit bumi. Bulan mengorbit bumi. Satu kitaran dia 1 tahun bulan. Kalau kita berada di bulan, tuan-puan. Kalau kita berada di bulan. Setiap bulan dikira 1 tahun. Kita orbit kan bumi. Dan kita hanya nampak permukaan bulan yang tu je. Mana nampak permukaan sebelah sana? So dia mengorbit bumi dengan permukaan yang sama. Tak payah pening-pening. Yaum maksudnya satu tempoh masa. Bukan hanya tertakluk 24 jam yang kita faham. So hari pembalasan artinya hari perhitungan pada semua makhluk.
Mereka diberi balasan. Dan ayat ini memberi penekanan pada kuasa Allah tentang hari tersebut. Waktu itu tak ada seorang pun boleh bercakap. Tak ada seorang pun dapat berbicara kecuali dengan izin Allah. Maksudnya hari itu amat jelas. Semua makhluk tak berkuasa. Hanya Allah sahaja berkuasa. Tak ada siapa pun yang perasan dia berkuasa. Semua akan tunduk. Semua akan tunduk. Dan mereka akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan jika amal itu baik, maka balasan baik diterima. Jika amal buruk, maka keadilan akan ditegakkan. Allah tak balas. Allah cuma tegakkan keadilan. Kan Al-Malik adalah salah satu dari nama Allah. Dan segala penyebutan Malik yang bermaksud raja di dunia ni hanya secara kiasan. Sebab memang ada raja dekat dunia ni dan mereka gelar diri dia sebagai Malik. Malikatus Saba, kan Malik waktu Nabi Yusuf. Zaman Nabi Musa digelar Firaun. Malik raja. Kan seolah-olah macam diorang ada kuasa. Boleh buat undang-undang, boleh arah itu dan ini. Tapi kekuasaan itu tidaklah mutlak seperti mana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ad-din ada banyak makna. Antaranya agama. Ad-din pula bermaksud doa. Ad-din pula bermaksud hutang, dainun, hutang. Dan lazimnya kita tafsirkan sebagai hari balas, hari pembalasan. Semua orang tak ada kuasa, termasuk Nabi SAW. Walaupun untuk memberi syafaat. Hanya bila Allah granted, berikan, Allah izinkan, baru Nabi boleh bagi syafaat. Nabi boleh beri itu pun dalam had yang ditentukan. Nabi boleh beri itu pun bila Allah bagi izin. Sebab tu Nabi tak dapat nak tolong Abu Talib. Walaupun Nabi sayang. Macam tu. Kita pula kadang bila puji Nabi, dalam keadaan yang hulu, melampau. Nabi boleh bagi syafaat tu setelah Allah bagi. So kalau nak minta syafaat, mintalah pada Allah. Gitu. Sebab tak semua orang faham. Bila kita buat kalimah-kalimah yang menjurus kepada, Ya Rasulullah, kami mohon syafaatmu. Tak semua orang faham. Sebab tu ni ayat panjang, Ya Rasulullah, kami mohon syafaatmu yang Allah izinkan engkau beri syafaat. Panjang. Nabi tidak memiliki syafaat tu. Allah yang bagi. Dan itu pun kepada siapa yang Allah izinkan. Gitu. So, perkataan Yaumuddin panjang lagi. Masa pun sudah jam 9. Apa kata kita berhenti dulu dan kita sambung esok malam biiznillah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Najib Mustaqim yang bersama dengan kita di kuliah duha untuk mentadabbur surat Al-Fatihah. Kita baru